lalui Ramadan terlalu lama. Orang yang dah menyelusuri Ramadan, seolah-olah Ramadan tu dah jadi darah daging, selalu dah. Sampai boleh faham dah Ramadan ini bila tarikhnya untuk kita cari baju raya. Ramadan ni bila waktunya kita boleh masak bubur lambuk, hari Sabtu sebagai contoh. Ramadan ni tabung mana yang akan penuh? Ramadan ni sekolah mana yang akan ada dapat duit raya? Kawasan mana yang akan paling banyak ada rumah terbuka dan sebagainya. Banyak tuan-tuan sebab kita dah terlalu biasa dengan Ramadan. Biasa dah. Kita tahu selok belok Ramadan itu. Tapi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah tak kita kaji diri kita? Ni dalam Ramadan yang panjang tu. Sepanjang hidup kita itu. Pernah tak kita kaji Ramadan kita itu? Bagaimana selok belok kehidupan kita, bagaimana hati kita, bagaimana tangan diri kita, tubuh kita, organ kita apabila menghadapi saat-saat akhirnya Ramadan. Pernah tak kita, tuan-tuan, kita tak boleh ingat masalahnya tu. Kita tak boleh nak ingat, dulu tahun lepas Ramadan akhir macam mana? Tak ada tuan-tuan. Sebab kita rasa tak penting dengan Ramadan. Ni yang saya sebut sebagai pendosa tuan-tuan. Puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah kita mengabaikan Ramadan. Kita lebih ingat tarikh yang penting-penting. Tapi kita tak catat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kitab Al-Hikam, tuan-tuan buka kitab-kitab Qimatul Zaman Ilal Ulama, kitab Kabair, kitab apa lagi yang ada. Mukhtasar tentang kisah-kisah sahabat sebelum ni saya cerita. Tuan-tuan kalau buka kitab-kitab sejarah itu, semua tuan-tuan, semua orang-orang soleh, semua orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, semua orang-orang yang Allah muliakan itu tuan-tuan berhormati Allah. Mereka ada catatan Ramadan. Sampai tahap ada yang membuat syair dialog sendiri, monolog sendiri. Ada seorang yang penulis lagu tuan-tuan. Yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala dicatat dalam kitab. Sampai tahap dia buat suatu catatan monolog dia dengan Allah. Sampai tahap dia buat satu tajuk catatan monolog itu. Katanya inilah kata-kata hati setiap pemaksiat dalam dunia. Tuan-tuan, sampai tahap begitu dia cuba untuk hargai Ramadan. Tapi apa yang kita ada tuan-tuan? Cukup kita patah balik bulan lepas saja cukup. Apa yang kita ada bulan lepas? Bila kita khatam? Berapa kali kita khatam tahun lepas? Kita tak boleh nak ingat sangat. Sebab kita rasa Ramadan suatu kebiasaan. Dan yang paling teruk adalah jika hati kita ini masih terpaut dengan hari raya. Ni 3 hari lagi nak raya toll free. Dicanang kepada semua saudara mara toll free, jom balik raya. La ilaha illallah. Boleh tuan-tuan. Boleh. Tapi selitkan peringatan. Saya suka sangat selitkan peringatan pada adik-beradik saya. Jom balik raya. Tapi kena ingat. Saya cakap. Malam raya. Jangan biasakan anak-anak kita nanti, anak-anak buah saya sebut. Jangan biasakan mereka terlalu bersekoria dengan bunga api, jangan. Saya cakap dengan adik-adik saya, tolong. Saya nak suasana malam raya itu, kita bangun dengan tangisan. Seolah begitulah tuan-tuan. Minta maaf, saya bukan nak ceritakan bab sombong tuan-tuan, tak. Saya nak ajak sama-sama kita buat satu sejarah dalam Ramadan kita. Sama-sama. Sampai tahap nanti bila kita nak buat, kita nak jadi pendosa semula. Kita ni memang pendosa. Kita akan jadi pendosa semula. Nanti sampai satu tahap bila kita nak jadi pendosa semula tuan-tuan. Kita akan ingat suasana yang kita buat. Sehingga tahap begitu. Sehinggalah tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan kita rasa
kita mula nak kembali balik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf video saya tak boleh nak buka, saya tak pasti kenapa. Saya baru perasan video saya tak ada. Minta maaf banyak-banyak. Jadi tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana itu patutnya ada pada kita, terutamanya kita spark. Sebab kita hari-hari Ramadan kita penuh dengan pengisian hati. Tapi alangkah celakanya, ni Allah sendiri sebut dalam satu hadis kursi. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ini tidak mengingati semula Ramadan, tidak menghargai Ramadan. Sebab itulah tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya cuma nak muhasabah je. Ada keadaan muhasabah kita dalam doa, ada keadaan muhasabah kita dengan kata-kata. Nak cuba renung-renung je, Ramadan kita ni ada apa dalam masa 3 hari. Sebab dalam kepala saya ni tuan-tuan, dalam kepala saya ni, dalam 3 hari Ramadan ni tuan-tuan, dalam kepala saya ni dah asyik keluar satu hadis, satu perkataan saja. Apa dia tuan-tuan? Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah pesan, manusia ni tak akan pernah terlambat. Jangan pernah rasa terlambat. Mafhum hadis begitulah. Sampai Nabi pesan, kalaupun esok kiamat, saya rasa semua orang tahu hadis ni. Tanam baik-baik hadis ni. Kalaupun esok kiamat, tahu dah esok nak kiamat ni, tahu dah tentera-tentera Mahdi dah menang. Kalaupun esok kiamat, kata Nabi SAW, kalau ada benih di jari kamu, di tangan kamu, jangan putus asa untuk tanam. Tanam. Maknanya belum pernah ada dalam dunia ini yang namanya terlambat, kecuali bila datangnya kematian. Ni dalam kepala saya duduk situ je tuan-tuan. Sebab saya rasa tuan-tuan, sepanjang Ramadan saya yang lepas, tiada Ramadan yang berkualiti langsung. Tuan-tuan mungkin, saya tak pasti, tuan-tuan mungkin Ramadan tuan-tuan ada yang kualiti dan sebagainya. Lailatul Qadar semua dapat, Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, perasaan itu perlu ada. Perasaan yang itulah yang dipanggil satu nikmat iaitulah kelupaan. Terlupa itu satu nikmat. Sehingga tahap kita kadang-kadang tak ingat apa yang kita buat Ramadan tahun lepas. Sehingga sebenarnya itu satu kenikmatan yang Allah bagi supaya Ramadan kali ini kita sungguh-sungguh sangat-sangat. Cuma ulama' dia suka catit supaya Ramadan akan datang lebih baik daripada yang dicatit ketika itu. Tapi kita tak mampu begitu tuan-tuan. Kita ada buat begitu. Tak ada. Ramadan kita berakhir macam tu je. Yang kita ingat tuan-tuan, tahun itu baju raya kita sama dengan baju kereta. Baju raya kita sama dengan baju rumah. Kita sempat pakai sekian-sekian. Itulah hari terakhir opah kita berada dengan anak-anak kita. Itulah terakhir mak kita. Yang itu sahaja tuan-tuan. Tapi mana Ramadan yang kita lalu-lalu sebelum ni? Tak ada. Sehingga tidak pernah ada azam dalam diri kita untuk menghidupkan malam-malam akhir Ramadan. Malam raya terutamanya. Tak ada. Yang kita ingat adalah barang apa yang nak dibeli. Ketika nak beli barang tu hilang semua zikir-zikir yang kita sebut sebelum ini. Tak ada dah Allah. Tak ada tuan-tuan masa beli bawang. Masa beli barang-barang untuk buat rendang. Masa menganyam ketupat. Tak ada. Anyam ketupat. Tak adalah bahasa-bahasa sastra yang menunjukkan kerinduan kita pada Ramadan. Tak ada. Hilang. Mana pergi hati kita tuan-tuan. Sedangkan Nabi SAW, bila dia ada masalah, ta'ajjala fis salah, kembali pada solat. Nabi itu setiap kali ada masalah, dia kembali pada solat. Sujud sembah Allah sampai sujudnya itu sama panjang dengan dirinya dia. Nabi baca solat 3 juzuk, sujudnya 3 juzuk. Tuan-tuan, sujud mana yang kita boleh buat sehingga bacaan 3 juzuk? Tak mampu tuan-tuan. Habis darah turun ke kepala. Tak mampu.
Sebab sujud kita bukan penyerahan kepada Allah. Sujud kita hanya sekadar untuk melepaskan diri kita kepada Allah, melepaskan tanggungjawab kita kepada Allah. Sujud sekadar-kadar untuk mematuhi, bukan sujud untuk menyerah diri. Itu kita tuan-tuan, pendosa. Sebab tu kita tak mampu nak sujud lama. Dengar solat tasbih je tuan-tuan, habis. Solat tasbih hari ni kita buat solat tasbih, insya-Allah boleh. Tapi minta Tok Imam, saya nak minta hari ni kita tasbih je, jangan tambah solat lain dah, boleh? Tu biasa tuan-tuan dekat sini. Qiyam tuan-tuan, pukul 4 pagi, bangun buat solat tasbih. Ada orang yang minta jangan buat solat tambahan lagi selain tasbih. Bahkan AJK pun bincang seperti itu. Katanya supaya kita dapat menjaga keharmonian masyarakat. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita tasbih, lepas tu kita tak nak solat. Kita belum persoalkan lagi tuan-tuan. Sepanjang Ramadan yang kita lalui, berapa tasbih yang kita dah dirikan. Banyak. Sampai tahap sengaja Allah tak bangunkan kita pada malam-malam Lailatul Qadar. Sebab dia tak nampak pun usaha kita. Tapi kita rasa usaha kita dah sehabis baik dah. Tapi tuan-tuan, jangan putus harapan walaupun Allah tak bangunkan kita dengan Lailatul Qadar. Jangan putus harapan. Sebab Lailatul Qadar itu rahsia Allah. Kita belum tahu. Kita tak tahu Allah beri malam itu dengan satu malam. Ataupun Allah beri malam itu dengan setiap malam setiap seorang. Malam yang berbeza-beza. Belum tahu. Teruskan pencarian. Walaupun sehingga 29 Ramadan. Tuan-tuan tengok surau-surau kita tuan-tuan. Habis sahaja 27 Ramadan. Dia jadi hilang. Ni masyarakat Melayu. Dia hilang bila habis 27 Ramadan. Saya tak pasti kenapa. Habis berselerak makanan-makanan sahur kita. Habis. Setelah di mana habis 27 Ramadan. Mana harapan kita pada Ramadan? Saya faham ada yang balik kampung. Tapi kenapa di kampung pun kurang dia punya jemaah? Pelik tuan-tuan. Sebab kita tak hargai Ramadan. Dan kita tak menghargai dan kita tak cuba faham yang diri kita ini sentiasa memegang title pendosa. Allah tak pernah pelik dengan orang yang buat dosa. Allah tak pelik letak kita title kita sebagai pendosa. Allah tak pernah rasa hina dengan diri kita ni yang sebagai pendosa. Tak pernah tuan-tuan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sangat pelik dengan orang yang dah buat dosa, tapi dia tak nak kembali kepada Allah meminta pengampunan. Sebab pengampunan itu lebih mudah daripada buat dosa. Allah pelik. Kenapa tak minta ampun sedangkan minta ampun tu lebih mudah daripada buat dosa. Dosa perlukan perancangan rapi. Orang yang nak berzina perlukan perancangan dan kewangan yang sangat banyak. Masa yang sangat banyak. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjadi seorang yang hilang dosanya, untuk kembali kepada Allah, untuk kembali mengharap kepada Allah, kita hanya memerlukan beberapa saat sahaja. Cukup hati kita berpaut pada Allah. Itu sudah menjadikan Allah memberikan sedikit percikan keampunan pada hati dan diri kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah manusia macam saya, macam kita ni tuan-tuan, kadang terlalu rajin. Rajin sangat sampai cari dosa. Tak kisah dengan title pendosa. Ni dalam kepala dah azam dah. Dalam hati ni duk tekad dah. Tengok tangan ni nak berhenti buat dosa dah. Tapi akhirnya, tuan-tuan yang berkenan Allah, tentera yang ramai, saya sebut tentera lah, tentera Allah. Tentera Allah yang ramai, tubuh kita ini tentera Allah. Semua tentera Allah ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya,
tiada satu tubuh, tiada satu pun dalam tubuh kita ini yang bersih daripada dosa. Tak ada. Walaupun ia berbentuk apa tu, Allahumma salli ala Muhammad, walaupun ia berbentuk sehelai rambut. Walaupun ia sebentuk ataupun sehelai bulu roma. Tuan-tuan, tilik balik badan. Ni akhir Ramadan. Akhir Ramadan, bulan pelepasan daripada api neraka. Itu yang sahabat sebutkan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun itu. Pelepasan daripada api neraka. Kalau ikut tafsiran ulama, ia lebih bermaksud kepada menelik-nelik diri. Tengok balik diri. Inilah namanya pelepasan daripada api neraka. Kita dah minta ampun dah sebelum ni. Allah dah teruskan kasih sayang dia dah. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya apa yang nak dibawa oleh ulama adalah tenung diri. Betul ke kita lepas daripada neraka? Betul ke tidak? Sebab itulah tuan-tuan, satu pun dalam tubuh kita ini tak ada yang bersih daripada dosa. Cari tuan-tuan, tengok kuku kita. Pernah buat apa? Tengok muka kita, pernah buat apa? Tuan-tuan, dia tak mustahil pun yang hadir hari ini sedang buat dosa besar. Ada. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, satu sahaja untuk akhir ini, jangan biarkan nafsu kita jadi kendur. Faman naha 'anil hawa. Kan ayat itu kan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tahan jiwanya dari keconcongan fujur. Apa bahasanya tu? Jangan bagi longgar nafsu. Gitu. Tuan-tuan, kita punya mask, kita punya topeng muka, kita tahan bagi tak jatuh dek kerana nak patuh dengan perintah-perintah kerajaan. Bukan saya kata perlu lawan, tidak. Tapi kita boleh patuh yang teramat. Tapi kenapa nafsu dibiarkan kendur? Sedangkan itu perintah daripada Allah yang maha mengharap, yang maha besar. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nak cerita nafsu ni banyak. Nafsu tu banyak. Nafsu tu bukan hanya mas tadi, bukan hanya nafsu yang dikendurkan. Nafsu tu ada zahir batin dia. Zahirnya itu nafsu makan. Zahirnya itu nak terlihat baik depan orang. Tapi tuan-tuan, ada nafsu yang batinnya, yang bahagian batin. Apa dia tuan-tuan? Dia rasa nak dihargai, dia rasa nak dianggap alim, nak mengajar orang tanpa digurui, nak mengajar orang tak nak berguru. Hati-hati. Ingat tak lagi kisah Iblis tuan-tuan? Perempuan yang dirahmati Allah. Iblis, nafsunya nak minta dihargai. Nafsu iblis itu, dia nak minta dihargai. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil istakbara. Rasa nak dihargai. Tuan-tuan ada tak sebegitu? Itu percikan iblis. Istakbara. Bahasa halusnya istakbara itu tak dihargai. Kan surah Baqarah tu kan? Apa ayatnya tu? Allahumma salli ala Muhammad. Istakbara. Allah nak cipta khalifah fil ardi. Akhirnya istakbara. Dia tak nak sujud sebab bahasa halusnya dia nak minta dihargai. Lebih daripada orang lain. Sebab tu tuan-tuan, saya sebut sangat-sangat. Tidak ada tubuh kita yang tak berdosa. Paling besar apabila ada istakbara dalam diri kita. Sebab bila kita rasa nak dihargai, seluruh tubuh kita bermula hujung rambut sehinggalah hujung kuku kaki. Semuanya sedang berdosa terhadap Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Sebab kibir ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Hati-hati sangat-sangat. Sebab kibir, istakbara, rasa nak dihargai ini sangat-sangat kuat berlaku hanya kepada kita orang-orang yang ada memahami agama.
Terutamanya saya yang orang anggap alim kononnya. Orang yang jadi ustaz. Sebab kibir ini tak mestinya kibir. Apa tu namanya? Allahumma salli Muhammad. Rasa besar, rasa nak dihargai ini tak semestinya diluahkan seperti iblis. Kalau diluahkan macam iblis, nak dihargai, tak nak sujud kepada Nabi Adam, itu namanya al-ujub. Kita cerita fakta juga akhirnya. Tak apalah. Muhasabah juga tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kibir yang di luar, rasa bangga dan nak dihargai yang diluahkan kepada orang lain. Itu namanya kibir. Kibir yang itu namanya al-ujub. Itu namanya ujub dengan diri sendiri. Sampai tahap ujub ini sangat bahaya tuan-tuan. Bila datang rasa ujub, kita rasa tak ada Allah dah. Bila datang rasa ujub, kita rasa bahasanya tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai tahap Nabi pun tak seperti kita. Tuan-tuan, itu ujub. Kita tak perasan. Kalau amati betul-betul tuan-tuan, maknanya lebih sampai ke tahap itu. Tapi ada satu lagi yang namanya kibir. Ada satu lagi yang namanya istakbar, sombong sangat. Apa dia tuan-tuan? Sombong yang tak diluahkan. Yang namanya adalah asyirki. Ini yang paling bahaya tuan-tuan. Sebab dia rasa nak dihargai tapi tak diluahkan. Akhirnya dia syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui hati dia. Sebab itulah tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang karakter nafsu ini. Ini saya nak cerita dosa. Saya nak cerita dosa. Sebahagian dosa. Kalau saya nak sebut satu-satu dosa. Dosa besar sahaja dah ada 70 disebut dalam Al-Quran. Banyak sangat. Salah satu karakter nafsu kita tuan-tuan. Biasa kita lah. Sebab saya suka sebut situasi kita yang belajar agama. Biasa guru-guru kan. Bahkan situasi sekarang tuan-tuan. Mantan-mantan ataupun ex-ex pengarah, bekas-bekas pengarah. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita ni pencen dah. Perasan tak? Ada masa kita rasa kita nak dihargai seolah-olah kita masih lagi dalam situasi ataupun dalam kedudukan pengarah. Kita dah tak jadi guru dah. Tapi kita rasa kita nak dihargai seolah-olah kita ni masih guru. Anak murid datang salam. Kenapa tak cium tangan? Kita persoalkan tuan-tuan. Mana adab? Kan dah cakap dulu adab dengan bebel panjang. Sebab kita rasa kita ngajar orang. Tapi hakikat sebenarnya terbalik tuan-tuan. Saya cakap dah. Saya suka tengok sisi yang berbeza. Kita rasa kita baik dah bila salam. Salam lah ni guru. Cium tangan lah sikit, contoh kan. Tapi tuan-tuan, di sisi lain tuan-tuan, di dalam perkataan itu ada ujub dalam diri kita. Bahagian mana dalam kehidupan kita yang menjadikan kita ini bukan pendosa? Mana tuan-tuan? Termasuk dalam bulan Ramadan. Maka salah satu karakter nafsu itu namanya boss-boss syndrome. Saya namakan begitu tuan-tuan. Kalau dalam urusan masjid tu lagilah tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu urus masjid dan sekarang dia rasa dia masih lagi memegang jawatan dan akhirnya menyebabkan Allahumma salli ala Muhammad pentadbir baru bergaduh kerana nasihat-nasihat yang dia keluarkan. Itu namanya ujub tuan-tuan. Tapi bukan saya sebut situasi saya di sinilah, tidak. Saya banyak melalui fasa-fasa bersama dengan orang-orang yang duduk di masjid. Jadi itu situasi-situasi yang perlu dibuang. Situasi ini berlaku kat banyak tempat. Sampai keluar perkataan aku dulu timbalan pengurusi. Walaupun orang tak minta, kita keluarkan perkataan tu. Keluar berbual-bual tuan-tuan. Ini nak cerita sombongnya kita. Sombong pendosa kita ni. Hatta dalam bulan Ramadan pun kita bawa benda yang sama. Benda yang kita tak nampak. Sebab saya suka cerita benda ni. Ramadan ini. Yang banyak jatuh itu kita nampak pemaksiat.
Tapi hakikat sebenarnya, yang banyak jatuh tu kita yang duduk kat masjid. Bual. Taklah dulu pernah pegang sebagai assistant manager. Kenapa kena sebut jawatan, tuan-tuan? Bila orang cerita pasal baju raya, beli baju apa? Elrah sebagai contoh. Banyak duit kau itulah dulu pernah jadi assistant manager. Kenapa kena sebut jawatan? Itu namanya ujub. Dalam bulan Ramadan. Kenapa saya sebut masjid, tuan-tuan? Sebab masjid ni tempat sembah Allah. Makin mulia sesebuah tempat, makin tinggilah dan teruklah dosa yang perlu kita tanggung. Ramadan, kalau kita pandang sisi baik Ramadan, Ramadan bulan pengampunan, Ramadan bulan dibukakan semua akses dan prasarana untuk beribadah. Ramadan, banyak tentang kebaikan Ramadan. Tapi pada satu sisi yang lain Ramadan itu bulan yang dosanya akan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab sombong, sebab nafsu kita. Diberikan pelbagai kelebihan, keampunan dosa, Lailatul Qadr, akses ibadah, puasa yang menyebabkan puasa tahan lapar kita itu, kita kurang nafsu kita. Saya rasa masing-masing boleh amati dah diri kita. Kenapa rasa macam tak nak buat maksiat, macam malas? Sebab kita tahan lapar, puasa. Diberi pelbagai kelebihan. Neraka tutup habis dah. Syurga dibuka semuanya. Wangian-wangian syurga bertebaran dekat atas. Malaikat seolah-olah sampai tahap diorang ni rehearsal. Punya semangat nak hargai orang yang duduk dalam Ramadan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Kelebihan yang banyak begitu. Tapi kita buat dosa. Tapi kita buat maksiat. Tapi kita abaikan Allah. Tapi ada masa kita tak ingat Allah. Tuan-tuan. Kita abaikan Ramadan. Terlepas sahaja malam 10 terlepas bangun daripada qiyam, tuan-tuan, kita terlepas. Kita tak pernah menangis. Sebab kita tahu dah, okey tak apa. Qiyam itu, Lailatul Qadar itu boleh cari lagi. Jangan putus harapan. Kita dah tetapkan dalam diri kita jangan putus harapan. Tapi maksud jangan putus harapan bukan bermakna kita jangan rasa rugi. Tak, tuan-tuan. Rasa rugi perlu ada untuk kita lebih semangat dalam beribadah. Itulah sebuah pengharapan. Tapi kita buat dosa dalam Ramadan. Jadi Ramadan ini dosanya lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Sama seperti mana yang saya sebut tadi, keadaan kita yang duduk di masjid, orang-orang di masjid ini, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dosa pula, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak bahagian dia. Saya sebut dosa besar sahajalah 70. Kita belum cerita dosa lain. Kita ada dosa kecil dengan mak bapak. Kita ada dosa besar dengan mak bapak. Ada keadaan kita berdosa sebab kita tak mampu nak agihkan keadilan pada keluarga. Isteri minta balik rumah mak dia, kita minta balik rumah ayah kita. Mak bapak kita suruh balik sekian. Sampai tahap kita ni tak belajar. Kita ni tak nak belajar. Bukan tak belajar. Benda tu, ilmu tu keilmuan balik kampung senang. Tapi kita tak mampu nak belik-belik, tak nak belik-belik pengharapan kita. Kita cuma meletakkan semuanya pada diri kita tanpa meletakkan pengharapan pada ilmu Allah. Akhirnya, tuan-tuan, semua dosa. Isteri dosa, kita dosa, mak bapak pun berdosa. Kita pun berdosa dengan mak bapak. Baru cerita dosa dengan mak bapak, tuan-tuan. Dalam Ramadan, kita duduk cerita pahala sahaja. Habis khatam Quran 21 juta pahala, Ustaz. Banyak dah. Cerita pahala sahaja. Memang ia satu berita gembira kepada orang-orang Islam. Tapi ingat, dalam gembira, kadang-kadang kita perlu selitkan satu bukan kesedihan, satu peringatan. Supaya
kegembiraan kita itu tak tercalit padanya kesedihan nanti. Rasa gembira dah. Tuan-tuan, dekat kawasan di akhirat nanti tuan-tuan. Perempuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wajib setiap orang itu lalu atas neraka jahanam. Wajib. Setiap orang wajib lalu atas neraka jahanam. Pasti. Sebab titian sirat itu bawahnya dibentangkan neraka. Neraka yang paling panas dalam dunia. Dalam sejarah api. Sampai begitu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam keadaan begitu pun, dalam keadaan takut-takut begitu, ya diri kita tuan-tuan, masih diri kita. Dalam keadaan begitu pun, masih ada orang yang ujub dengan diri dia sampai tahap dia rasa dia boleh melepasi titian sirat itu tanpa ada apa-apa halangan. Akhirnya ada cangkuk berduri yang daripada pokok sa'dan namanya. Pokok sa'dan itu menarik cangkuk-cangkuknya itu kepada orang tersebut sehinggalah dia jatuh ke dalam api neraka. Panjang tuan-tuan sirat ini. Bayangkan kita diri di seberang jalan, di seberang jambatan. Seberang jambatan sana kita tak nampak. Sebab di seberang jambatan sana ada satu nikmat yang bukan semua orang boleh rasa. Masa itu, ketika itu, masa semua jadi milik Allah. Dimensi semua menjadi milik Allah. Akhirnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada keadaan jambatan itu dipanjangkan sikit, ada keadaan bau syurga itu ditutup sekejap daripada diri bahu kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harapan mana lagi yang kita ada selain daripada bulan Ramadan? Harapan apa lagi yang kita ada selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ingat tak tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Kita ni banyak sangat wujud sebenarnya. Banyak sangat. Kita ada dosa pejabat. Dosa pejabat jangan ceritalah. Dia bukan cerita bab berkat sahaja tapi bab dosa di pejabat. Banyak tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa biasa berdekat-dekatan antara lelaki dan perempuan. Belum dosa tuan-tuan, belum. Saya faham belum dosa. Tapi merasakan ianya satu kebiasaan, merupakan sifat yang bukan ahli syurga. Tengok Sayyidatina Aisyah. Kita tahu kisah dia tuan-tuan, menarik sangat. Tengok Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Tengok macam mana beliau tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mencari syurga sampai kelaparan. Bukan di akhirat lah, di dunia. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhu pernah sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kat rumah. Dan tiba tengok Nabi tinggal Sayyidatina Fatimah kat rumah. Tanya, mana cucu-cucu, kata Nabi. Mana cucu-cucu aku? Mana anak aku? Mana menantu aku, Sayyidina Ali radhiyallahu anha karramallahu wajha. Apa kata Sayyidatina Fatimah? Anak-anak aku dan juga suamiku sedang mencari makanan di luar. Kami sangat-sangat lapar. Jadi Sayyidina Ali ketika itu cari part time untuk makan, untuk cari duit makan. Tuan-tuan, syurga tu mahal. Ni siapa yang kita cerita ni? Yang kita cerita ni siapa tuan-tuan? Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miskin mana Nabi? Tak ada tuan-tuan. Nabi ni kaya, dunia semuanya jadi milik dia dah. Tapi dia kerana cari syurga, cari elak neraka, mereka itu hidupnya seperti itu. Pernah tak kita rasa macam tu? Tak ada tuan-tuan. Kita rasa macam, wah senangnya hidup. Sebab bila senang, kita akan lupa kenikmatan. Kita mudah lupa dengan kenikmatan. Sebab tu mereka itu memilih begitu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak tuan-tuan dosa pejabat ada. Dosa sendiri lebih-lebih lagi lah. Dosa sendiri di rumah, kan? Isteri sakit, suami cari dosa. Isteri sakit, dosa mengumpat dan marah isteri. Banyak sangat tuan-tuan. Dosa tipu boleh bercerita.
Ramadan pun kita tak terlepas daripada dosa-dosa tersebut. Bila cerita itu kita tambah cerita untuk jadikan cerita itu lebih menarik. Tipu tu tuan-tuan. Dosa ujub. Itu dah dosa tipu bila bercerita ni dia banyak sangat. Dia jadi banyak. Sebab dia ada dosa syirik kat situ, dia ada dosa tipu di situ, dia dia ada dosa ujub dekat situ. 3 tuan-tuan. Sebab dia nak nampak cerita, dia nak nampak dia hebat dalam cerita itu daripada yang biasa. Sebab itulah tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, nak cerita dosa banyak sangat. Sampai kita ini Ramadan inilah waktunya kita ni nak berselisih dengan pentadbir-pentadbir masjid. Kenapa makanan macam ni tak sedap? Saya bagi duit hari ni banyak sangat. Kenapa tiba-tiba makanan untuk saya tak sedap? Tuan-tuan, berselisih itu rahmat. Tapi takhasum, bermukhasamah, bertengkar itu suatu perkara yang bukan rahmat. Bila dah mula gaduh, cari kesalahan orang tak? Cari. Tambah mengumpat dengan alasan nak suruh orang lain jaga-jaga dengan orang tersebut. Tambah semuanya tuan-tuan yang dimulakan Allah. Moga-moga Al-Aqsa tidak menjadi sebegini. Al-Aqsa penuh dengan orang Ramadan ini. Seronok sangat tuan-tuan. Rasa macam suatu suasana. Saya tengok itu, saya cuba letak diri saya di situ. Rasa macam satu suasana yang sangat saya akan rindukan. Moga Al-Aqsa itu tak menjadi perselisihan. Berselisih mereka itu untuk maju bukan untuk bertengkar. Tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsu ni jahat. Kita ni jadi dosa sangat sebab kita ni jahat. Semuanya kita rasa kita sendiri. Sampai tahap kekasih kita tuan-tuan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ni duk rindu sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rindu sangat ni. Sampai ada kawan yang memimpikan kita. Ini situasi yang berlaku di tempat belajar saya dulu. Situasi sebenar. Sampai ada kawan yang mimpikan kita, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, duduk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahap ada yang minta untuk berkahwin dengan orang tersebut. Tuan-tuan, sangat mulia. Pergi cari timba. Nak sebut gitulah, nafsu tu. Tapi nak cerita nafsu ni jahat sangat. Duk rindu sangat dengan Nabi. Sampai ada kawan yang mimpikan kita ni. Kita duduk sebelah Nabi. Sebelahnya itu Sayyidina Abu Bakar. Depannya Sayyidina Umar. Nampak semuanya dengan jelas kata mereka. Akhirnya tuan-tuan yang dimulakan Allah. Kita rasa kita mulia sebab dapat duduk sebelah Nabi. Sedangkan yang mulia itu kawan kita tadi. Yang mimpi Nabi itu. Sebab dia yang nampak wajah sahabat dengan Nabi SAW. Bukan kita. Jahatnya nafsu. Ini kita pendosa tuan-tuan. Kita rasa kita rindu Nabi. Akhirnya datang ujub dalam kerinduan. Kita tak suka nak muhasabah diri dulu. Tapi kita nak hisap orang sahaja. Karakter ini adalah karakter nafsu. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Sayyidina Ali pernah sebut. Hujung sikit-sikit lagi 10 minit begitu tuan-tuan. Tidaklah musibah datang kerana dosa. Dan tidak akan hilang dosa kecuali dengan taubat. Ini kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebab apa tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala? Musibah tak datang sebab dosa. Tapi musibah yang datang adalah disebabkan perbuatan sendiri, tangan-tangan kita. Kalau kita kata musibah datang sebab dosa, kita seolah-olah menyalahkan Allah. Semuanya. Tak mungkin ditimpa musibah berupa penyakit, berupa penat, rasa sedih, bimbang yang menerpa. Melainkan dosa-dosa yang akan diampuni. Itu kata Nabi SAW. Maknanya dosa datang bukan sebab musibah. Tapi, minta maaf, musibah datang bukan sebab dosa-dosa kita yang kita buat. Kepayahan-kepayahan tu bukan sebab dosa. Tapi apa yang Nabi nak sebut adalah, setiap perkara yang hadir itu adalah untuk pengampunan dosa. Itu cerita dia. Tapi kita rasa macam, musibah dosa lah ni. Bukan tuan-tuan.
Yang nak perlu kita hayati adalah bagaimana kita nak adapt musibah itu terhadap keampunan kepada kita. Itu yang paling besar. Sebab itulah tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil sampai besar tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tuan-tuan, kullu ibn Adam, setiap Bani Adam mesti ada bersalah, mesti ada dosa. Tapi nak jadi orang terbaik macam mana? Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang at-tawwabun. Jangan maknakan tawwabun itu dengan bertaubat. Jangan. Orang yang paling baik adalah apabila ia bersalah, ia taubat berulang-ulang kali. Itu makna sebenar at-tawwabun. Orang yang sangat suka bertaubat. Walaupun dia tahu dia akan berbuat dosa semula. Sebab itulah tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kata-kata ada satu kata-kata daripada kitab Allahumma salli ala Muhammad, kitab Al-Imamul Ghazali. Kitab Allahumma salli ala Muhammad, kitab yang menceritakan tadi saya sebut tadi apa dia? Warkah seorang pendosa, gitu. Warkah seorang pendosa, sampai dicatatkan dalam kitab tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah setiap orang nak rasa resap dalam dirinya kelembutan kasihnya Allah, baru dia nak rasa tuan-tuan, dia ada rasa resap, baiknya Allah tuan-tuan. Pasti dan pasti Allah akan bagi terus jatuh cinta pada Allah. Wajib. Jadi kalau orang yang tak sambut cintanya Allah itu, maka sungguh celaka orang yang hilang rasa cintanya pada Allah. Jaga-jaga orang yang rasa tak bergetar diri dia bila sebut nama Allah. Orang buat maksiat, kita datang, kita sebut, Allah. Gitu kan? Ataupun orang buat maksiat, kita datang dengan pakai jubah. Kalau orang tersebut, dia ada rasa macam, ada orang pakai jubah. Dia rasa Pak Imam datang dah. Tuan-tuan, iman dia masih ada. Jangan sampai dia pandang kosong kepada kata-kata perkataan zatnya Allah. Jangan sampai dia pandang kosong dengan pakaian-pakaian sunnah Nabi. Maka celaka orang tu sebab hilang cinta daripada Allah tu habis dah. Sebab tu kena tengok macam mana Allah belas kasih pada ahli maksiat. Perhatikan bagaimana para maksiat, para pemaksiat. Kita ni tuan-tuan pendosa. Macam mana? Perhatikan diri kita. Fikirkan. Yang kita nak cerita adalah pendosa, pemaksiat yang dalam dirinya itu tak ada sombong dengan Allah. Kita tak nak cakap pemaksiat luar yang meredai maksiat mereka. Tak nak tuan-tuan. Kita nak cerita hari ni, terakhir ni insya-Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang bangga dan senang dengan maksiat yang dia buat. Yang kita nak cerita adalah ahli maksiat, pendosa. Harap-harap ini kita tuan-tuan. Pendosa yang hatinya itu sentiasa bergejolak kerana ada benturan, ada anjalan yang terjadi antara kegelapan maksiat yang berlaku pada dia dan juga cahaya iman dia. Kulluhum akhiran. Mereka semua seperti kita. Dan mereka ini dijanjikan untuk kembali kepada Allah. Tuan-tuan, orang seperti ini yang berlawan-lawan iman dan maksiatnya, mereka ini semuanya dijanjikan untuk kembali kepada Allah nanti. Tengok macam mana Allah layan pemaksiat seperti kita tuan-tuan. Janji habis dah. Kalau hati kita masih bolak-balik macam ni, masih tak meredai maksiat itu, maka Allah sendiri yang akan pastikan pengakhiran kewafatan kita itu adalah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu catatan pemaksiat itu. Dia buat satu catatan Ramadan terakhir dia. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia tuan-tuan? Bahasa ammi. Katanya dia buat satu catatan. Dia ni seorang pemaksiat yang akhirnya tuan-tuan, dia pun tak tahu macam mana. Tiba-tiba dia dapat panggilan umrah, panggilan Baitullah. Tiba-tiba.
Akhirnya dia buat catatan. Dia kata kenapa Baitullah tiba-tiba memanggil dia. Sedangkan dia tak pernah pun rasa. Bukan tak pernah tuan-tuan. Dia sebut dia tak mahu. Katanya tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu aku menjauhinya. Dia buat satu syair lagu. Padahal Allah itu selalu memanggilku. Allah kata, waktu pulangmu adalah hari di mana kamu tunduk dan mendatangiku. Ini disebut kata hati dia ketika itu. Dia catatkan apa yang berlaku ketika itu, ketika mana dia menangis tu tuan-tuan, tiba-tiba dapat ketukan daripada Allah, akhirnya ditulis apa yang dia rasa yang berlaku dalam hati dia. Tengok tuan-tuan, orang hebat. Kita ada tulis tak tuan-tuan bila masa kita dipanggil Allah? Tak ada. Akhirnya kita kembali kepada maksiat. Allah kata waktu pulangmu adalah hari di mana kamu tunduk dan mendatangimu. Waktu itu dia dah mula rasa yang Allah panggil dia dah. Baitullahul Haram, dia dengar je, jom pergi Mekah, aku belanja habis dah. Tuan-tuan, meleleh air mata dia walaupun dia seorang pemaksiat. Ketika itu. Maka apa kata dia tuan-tuan yang mulakan Allah dalam hati dia? Dia kata apa? Maka ketika itu serahlah diri. Taatlah padaku, hai hamba-Ku, hanya padaku. Tidak ada kekasih melainkan Allah sebelum ataupun sesudah. Allah dah berikan ilmu tanpa kau belajar. Allah dah berikan tanpa kau pinta. Kalau hitung kebaikan apa yang ada pada kita, hitung apa yang ada pada jemari-jemari kita, pasti dan pasti nikmat Allah lebih agung daripada segalanya. Datang semuanya itu ketika itu tuan-tuan. Sebab itu yang paling mahal adalah ketika mana? Ketukan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Catat ketukan itu. Tunduklah padaku, kau akan selamat. Ketika itu dia sebut tuan-tuan. Dia panggil aku. Maka labbaika ya Allah. Hari ini aku penuhi panggilan dia. Sampai depan rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan penuhi panggilan dia dengan taat. Maka ketika mana ia datang, ketika mana ketukan itu datang, dengan linangan air mata aku akan memunajatinya. Inilah bahas hati. Inilah satu lintasan hati pelaku maksiat, kata beliau. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi ada lintasan seperti ini, syukurlah. Syukurlah kerana Allah masih merangkul diri kita walaupun dengan hujung jari kita sahaja. Allah masih cuba sentuh-sentuh, cuik-cuik jari kita, tuan-tuan. Merangkul kita untuk kembali menjadi seorang yang taubat daripada dosanya. Itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya adalah dia tak buat maksiat sebab angkuh. Dia tak rasa nyaman dengan maksiat dia. Dia tak membangkang ataupun membenarkan maksiat dia. Tuan-tuan, tapi kakinya itu hanya tergelincir lalu kembali pada Allah. Walaupun selepas itu akan berlaku tergelincir dan gelincir lagi. Pada akhirnya tuan-tuan, akhir kehidupan kita jika syarat itu dipenuhi, maka Ya Rabb, Tuhan kita akan tarik kita. Tuhan kita akan rangkul kita seperti yang diungkapkan orang tadi. Ini semua tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala berlaku pada setiap orang dan berlaku juga pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu cuba catatkan sesuatu macam sebelum ni ya. Saya pernah sebut letak ulama tu sampai tahap dia letak dalam kocik dia tuan-tuan. Untuk cari Ramadan itu, dia letak dalam kocik dia satu azimat, satu perkataan yang boleh buat dia semangat. Kenapa kita tak mampu nak buat begitu supaya kita tak terlalu dalam dengan dosa? Letak tuan-tuan, cuba monolog dalam hati, letak dalam hati, wahai para hamba Allah, tepuk dada kita tuan-tuan. Hamba Allah, kau ni bukan azim, kau ni hamba Allah. Sungguh benar aku malu kepada Allah. Monolog tuan-tuan dalam diri. Saat aku dengar menyeru aku, saat aku dengar Allah seru hamba dia untuk kembali taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala,
dengan pelukan dan ampunan Allah. Allah sertakan sekali ketika seruan itu. Pada kasih sayang Allah, Allah datang ketuk hati kita. Bukan sekadar ketuk, bahkan Allah hulurkan pelukan dan ampunan serta kasih sayang. Meskipun dosa kita ketika itu sangatlah banyak. Meskipun kita adalah seorang pemaksiat. Pelukan dan ampunan itu sentiasa jadi milik kita selagi mana kita mematuhi syarat-syarat untuk tidak angkuh istakbara, tidak angkuh terhadap Allah dengan maksiat-maksiat kita. Tapi tuan-tuan, kita tak peduli dengan panggilan Allah yang banyak itu. Tapi Allah tak pernah jemu panggil kita lagi untuk ampunan Allah. Mana lagi yang kita nak? Kawasan mana lagi yang kita nak, tuan-tuan? Sampai tahap Ramadan kita ini bulan panggilan Allah paling sempurna. Tapi kita cuba untuk tak peduli dengan Ramadan. Akhirnya kita 3 hari sebelum habis Ramadan, kita tak rasa ini Ramadan dah. Mana diri kita, tuan-tuan? Pendosa apa kita seperti itu, tuan-tuan? Orang yang buat dosa tapi angkuh dengan dosanya sehingga tak peduli dengan Ramadan. Sampai saat, tuan-tuan, dengar sebuah hadis Qudsi daripada Nabi SAW. Tahu tak, tuan-tuan? Allah pernah sebut, wahai para hamba-Ku, ya ibadi, innakum tukhti'una fil laili wan nahar. Ni Allah, tuan-tuan. Allah memang sebut pada kita semua. Simpan dalam hati azimat ini. Ya ibadi, wahai hamba aku, innakum tukhti'una fil laili wan nahar. Wahai hamba aku, kalian ini selalu berdosa dengan aku. Tuan-tuan, saya ini selalu berdosa dengan Allah setiap siang dan malam. Ni hadis Nabi SAW. Kalian selalu berdosa denganku setiap siang dan malam. Wa ana akfiru. Tapi aku selalu mengampunimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Belum minta, Allah dah ampunkan dah. Wa ana akfiru az-zunuba jami'ah. Kesemua dosa kalian dengan pasti. Aku selalu mengampuni dosa kalian dengan pasti. Cuma apa yang Allah mohon, tuan-tuan, Allah yang cipta kita, dia minta sesuatu daripada kita. Kalau kita nak selalu diampuni ke semua dosa kita. Ni rayuan Allah. Rayuan Allah. Rayuan ini patut kita gunakan pada bulan Ramadan. Mana Ramadan kita? Mana rayuan Allah yang kita tak perhatikan? Apa kata Allah, tuan-tuan? Astaghfiruni. Aku selalu mengampuni kamu ke semua dosa kalian. Astaghfiruni. Tolong wahai hamba aku. Tolong mohon ampun dengan aku. Aku nak kau minta ampun saja, tuan-tuan. Astaghfir lakum. Aku akan datang dengan keampunan dan pelukan rahmat aku. Pasti. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ni dosa ni masalah, tuan-tuan. Sebab tu bila ada masalah kena kembali pada Allah. Kembali pada kalau nak selesai masalah, Allah cuma perlu cakap kun sahaja. Selesai semua. Tapi kita ni tak nak kembali pada Allah. Kita lebih sandar pada diri sendiri. Kita lebih sandar pada kemampuan. Lebih sandar pada akal kita. Yang tak kala akal kita ni tak mampu terima, hati kita dah tak mampu kuasai diri dah dengan masalah tersebut ataupun selesaikan masalah tersebut, akhirnya loncat bunuh diri. Lompat dengan menyerah diri kita kepada maksiat kepada Allah. Oh, tuan-tuan, kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah kamu, hamparkan sejadah kamu. Mari hamparkan sejadah kita malam-malam Ramadan. Bila pun itu, tuan-tuan. Katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Rintih dengan kejujuran hati. Ya Allah. Selesai. Tuan yang dimuliakan Allah. Sebab tu saya sebut pada hadis pertama yang saya akan akhir dengan hadis yang sama juga. Hari ini, tuan-tuan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, idza hazabahu amrun la ajila lis-salah, la ajila ila salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah dia ada masalah, masalah itu berbentuk dosa ataupun apa pun bentuk itu tuan-tuan, Nabi tak berdosa lah. Tapi kesalahan-kesalahan yang berlaku, yang dalam hidup Nabi, sampai Nabi ada masa dia diam tak bercakap dengan Allah, tengok langit sahaja. Ada masa anaknya pula kena, tapi Nabi suruh diam. Ada masa Nabi kena menantu Allah, anak-anak Nabi dicampak oleh anak-anak Abu Lahab kembali pada rumah. Diajar oleh Nabi pada isterinya Sayyidina Khadijah. Sayyidatina Khadijah ketika itu cakap dengan anak dia, peluk kokoh anak dia, jangan pergi pada Rasulullah, jangan pergi Rasulullah. Dicampak ni tuan-tuan, campak pada Siti Khadijah, anak-anak Nabi SAW. Siti Khadijah peluk anak dia. Jangan ceritakan pada Nabi. Seolah-olah begitu tuan-tuan. Jangan cerita pada Nabi. Jangan kacau Nabi nak dakwah. Sebab apa tuan-tuan? Apa yang Nabi ajar? Idza hazabahu amrun, kalau ada masalah, mana beliau larikan diri dulu? La ajila ila salat. Nabi akan lari untuk bersolat dulu, hampakan sejadah, sebab dia tahu yang boleh selesai masalah, yang boleh mengampunkan dosa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadikan bulan Ramadan kita bulan pengampunan betul-betul untuk diri kita. Dan cuba percikkan pengampunan itu kepada orang lain. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, moga memberi manfaat muhasabah kita hari ini. Tak banyak fakta sangat, tapi moga-moga fakta ataupun muhasabah ini jadi satu pengakhiran Ramadan kita ini lebih kita semangat untuk muliakan insya-Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya serahkan semula kepada pengurusi ataupun pentadbir asbab. Baik, terima kasih Ustaz, dan kita buka soalan untuk dibuka kepada Ustaz. Silakan. InsyaAllah. Minta maaf, gambar tak ada. Saya punya video saya tak tahu masalah. Dia bermasalah. Nak buka video tak boleh. Okey, tak apa. Okey, ada soalan ke? Biasanya macam dah semua dah jelas tak ya? Cuma tak senyap sepi ni. Okey, baik. Okey, baik. Alhamdulillah. Oh, ada soalan, silakan. Ya. Ustaz. Ya. Dosa mulut, telinga, mata, perbuatan ni kan, apa yang kita cakap, kita dengar, apa kita buat, yang tak baik itu dosa kan Ustaz. Tapi bagaimana pula sesuatu yang dalam hati, macam kita berkata-kata tapi tak keluar, yang tak baik tu hanya dalam hati, adakah dia dikira dosa juga Ustaz? Dan kalau orang yang tak peduli kan pada Ramadan ni, baginya tak ada beza Ramadan dan bulan-bulan yang lain, padahal Allah dah bagi keistimewaan tersebut. Kenapa begini tindakan kita pada Allah yang Maha Baik, ya Allah? Baik. Dua soalan yang menarik lah. Dua soalan yang kita panggil dia sebenarnya tak ada jawapan yang daripada hadis ataupun daripada Quran. Yang pertamanya, yang kedua tu lah. Yang pertama ni ada sahaja daripada panduan-panduan hadis insya-Allah. Cuma tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tu tadi? Allahumma salli Muhammad. Bisikan hati. Adakah bisikan hati mendatangkan dosa? Bisikan hati belum mendatangkan dosa. Bisikan hati belum mendatangkan dosa. Semua perkara berdosa adalah perbuatan yang kita zahirkan. Zahirkan sama ada daripada mulut, daripada marah kita dan sebagainya. Ada maksiat hati, Tapi maksiat hati itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ia susah untuk membawa ke syirik, melainkan bila kita buktikan dengan perbuatan. Maka perbuatan yang kita buktikan itu daripada hati kita tadi akan membawa kepada syirik. Syirik itu yang susah diampunkan oleh Allah, menyebabkan kita biasanya susah nak buat baik balik dah. Cuma tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nak cerita bab apa tadi, dosa tadi. Bab dosa hati. Itu untuk orang awam.
Orang awam ni dia bab hati ni dia susah, masih belajar untuk menjaga. Macam saya lah, macam kita semua masih lagi belajar untuk menjaga hati. Ada masa kita terkeluar daripada hati. Ada masa kadang hati tak terkawal. Jadi itu bukan suatu dosa tapi ia merupakan satu kesalahan. Dosa tapi dia tak dosa tapi dia seolah-olah macam kesalahan yang boleh dimaafkan begitu sahaja sekali kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Itu adalah dosa hati. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh duduk di kedudukan yang sama sentiasa. Kena naik sikit. Naik macam mana? Sampai tahap. Macam tadilah, maknanya kita dah mula ada rasa salah bila kita cakap dalam hati itu. Sebenarnya kadang-kadang tak bersalah, tapi kita rasa kita tak beradab dengan Allah. Bila kita rasa tak beradab dengan Allah, itu sebuah dosa. Kalau kita rasa tak beradab dengan Allah itu menjadi sebuah dosa, padahal ia bukan sebuah dosa untuk orang awam. Boleh faham tak apa saya sebut? Sebagai contoh macam sedikit melambatkan solat. Lambat sikitlah solat. Seolah-olah begitu. Kalau orang awam dia tak berdosa tuan-tuan. Tapi kalau kita dah sampai tahap rasa kita buat begitu merupakan satu pelanggaran adab dengan Allah, maka ketahuilah Allah dah angkat kedudukan kita lebih daripada orang awam. Jaga kedudukan tersebut, jangan jatuh semula ke bawah. Itu kedudukan hati tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedudukan dosa, merasa berdosa dengan tidak beradab pada Allah itu adalah tanda Allah kasih kita, alhamdulillah. Yang pertama. Yang kedua, macam mana nak bagi orang lain rasa Ramadan tidak merasakan Ramadan itu sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Ini suatu perkara yang di luar kemampuan kita lah sebenarnya. Cuma dari segi pengalaman dalam mencari Ramadan ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu mungkin cadangan dan cadangan saya, iaitulah bulan ini bulan yang kita biasakan orang tersebut dengan mendengar Al-Quran. Dengarkan Al-Quran selalu untuk dia. Jadikan diri kita ni sebagai orang yang menjadi duta kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Senyum sahaja. Jangan sesekali sebut jangan buat maksiat, jangan. Ramadan bulan rahmat. Kita perlu berrahmah juga dengan diorang tuan-tuan. Bukan sekadar kita ada resepi-resepi makanan-makanan rahmat sekarang ni kan. Kita pun perlu berrahmah dengan diorang supaya nanti Allah jatuhkan percikan rahmat itu pada dia pada bulan Ramadan nanti. Supaya dia ada percikan itu. Doakan dia tuan-tuan. Doakan mereka. Doakan semuanya. Supaya nanti dia ada rasa. Rasa apa tuan-tuan? Walaupun tiba-tiba malam tu malam raya, dia ada rasa satu penyesalan. Penyesalan itu pun merupakan suatu kenikmatan Ramadan. Penyesalan bila dia rasa macam dah habis Ramadan ke aku tak buat apa-apa. Itu pun sudah memadai permulaan untuk orang awam. Dan doakan mereka moga-moga selepas ini ada Ramadan yang lebih baik untuk mereka. Selagi mana ada benturan, ada rasa, dia ada rasa maksiat dan juga iman itu masih berlawan, maka itu akan jadi milik dia. Tapi kalau dia angkuh dengan dosa dia rasa dosanya itu adalah atas diri dia, siapa pun tak nak lawan, dia angkuh dengan Allah, maka na'udzubillahi min zalik, bantu dia supaya dia rasa dosa itu Allah pandang. Sebab bila angkuh dengan Allah, Allah pun akan angkuh dengan dia. Allah akan matikan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min zalik. Moga-moga dijawabkan daripada semuanya insya-Allah. Terima kasih. Moga-moga menjawab persoalan. Ada soalan lain ke? Okey, baik. Rasanya dah tak ada Ustaz. Puan Asma. Okey, Puan Asma silakan. Puan Asma angkat tangan, silakan. Mungkin tertekan. Salah tekan. Okey, baik. Okay, Alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Ustaz Muhammad Nazim atas pengurusan ilmunya. Yang mana kita ni pendosa.
Justru jangan persiakan setiap nikmat yang diterima dengan pelakuan menggunakan kemurkaan Allah SWT. Bagi yang sedang diuji dengan kehidupan ini, yakinlah nikmat Allah SWT itu akan datang dalam pelbagai bentuk kerana Allah tidak sesekali menzalimi hamba-Nya yang beriman. Dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat buat kita semua. Dan akhir kata, mari sama-sama kita hidupkan Ramadan yang berbaki ini dengan perkara yang bermanfaat dan amal ibadat yang lebih daripada biasa. Semoga kita dan semoga dosa-dosa kita diampuni Allah SWT. Dan saya mohon maaf jika ada sebarang kekurangan seperti semuanya mengendalikan majlis ini. Dan Ustaz, saya serahkan kembali pada Ustaz untuk menutup majlis ini dengan tasbih kafarah doa dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Puan Asmah ada tanya itu, Ustaz boleh bagi doa untuk didik hati? Saya lebih cenderung untuk bagi doa ataupun cadangkan doa yang biasa saya baca. Nabi sebut jangan tinggal doa ini ketika mana selepas solat. Wajib jangan tinggalkan. Apa dia? Yang saya baca selalu, Allahumma a'inna. Ini untuk didik hati kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna. Ya Allah, bantu aku. Ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa didik hati. Itu doa didik hati yang Allah takkan lepaskan dah hati kita ini kepada pengakhiran kita dengan pengakhiran yang buruk. Moga-moga itu menjadi manfaat doa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Jadikan Ramadan kami Ramadan yang di akhirnya pelepasan daripada pelepasan daripada dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami terima sebagai pendosa. Tapi kami mohon ya Allah, berikan kesempatan untuk sentiasa menjadi orang yang bertaubat ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ini Ramadan terbaru kami. Ramadan paling baik, paling latest ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang paling berharga untuk kami. Sebelum berakhirnya Ramadan 3 hari ini lagi ya Allah. Berikan sokongan, berikan kepaduan pada hati kami untuk kami sentiasa beramal dan rasa kekuatan Ramadan, rasa kerinduan Ramadan. Rasa kerinduan kepada Rasul-Mu ya Allah, dan rasa kerinduan yang paling besar, rasa kerinduan terhadap-Mu ya Allah wa ya Arhamar Rahimin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah wa suratul asri. Subhanallah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Baik, Puan Asmah, terima kasih banyak sama-sama. Okey. Terima kasih kepada yang sudah duduk sampai ke akhir majlis ini. Kita jumpa lagi mungkin lepas saya akan jemput Ustaz balik dan kita akan berbincang dengan Nopah lah macam mana kita nak rehatkan dulu majlis kita ini kan, sebab masing-masing sudah saat-saat akhir ni ada yang nak buat persiapan balik kampung dan sebagainya Ustaz kan? Betul. Okey. Boleh. Terima kasih banyak-banyak.